Boleh. Boleh tak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Belajar makna kalimat Al-Quran. Rasanya kuliah kali ketiga ni tak? Dua surah baru, Al-Fatihah dengan An-Nas tak? Dua surah kita habis. Kalau nak tengok ni kena elok tadi retin nak tengok TV ni. Kita nak baca Quran Kita masuk surah yang ketiga daripada bawah, iaitu surah Al-Falaq. Jadi mari kita pakat baca ramai-ramai dah. Nak pegang Quran pun boleh, nak tengok sini pun boleh. Ni surah ni kita ingat mulut belakang ni. Makna Al-Falaq ialah waktu subuh. Satu ketika tu, masa subuh tu, keadaan kegelapan ya semua tu, di masa waktu subuh tu istilah dia panggil Al-Falaq. Kita baca dulu dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil-sambil baca tu kita sebut betul mengikut hukum tajwid dia. Qul a'udzu birabbil falaq. Okey, benda yang kita kena perhatinya ialah dari segi makhraj ataupun sifat huruf di antara huruf hamzah dengan huruf ain. Hamzah dia a, sedangkan huruf ain dia a di dalam tu. A. Bukan huruf hidung. Bukan a. Jadi bila masa kita nak sebut, kita sebut kul a'u. Okay. Kul a'u. Tak betul lah kalau sebut kul a'u. Bunyi kucing tu a'u. Kul a'u zu. Huruf zal. Kemudian semua ayat ni, sampai kelima ayat ni, dia bertinya dengan qalqalah. Qalqalah ni apa dia? Makna qalqalah iaitu makna dia meletup, letupan, qalqalah. Hurufnya ada 5. Qaf, ta, ba, jim, dal. Jadi bila sebut meletup ni, biar bunyi cara meletup, dia bukan hidup dah. Misalnya kalau kita kata qul a'udzu birabbil falaq, itu hidup. Dia meletup. Qul a'udzu birabbil falaq. Dia meletup gitu. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq bukan falaq. Falaq. Dari segi derah dia, huruf qalqalah ni dia kena derah sikit daripada sebutan biasa. Maknanya dari segi bunyinya fa dengan qa dia biar derah qa. Baik. Jadi qa tu lebih derah daripada fa. Tu sokak sendirilah, tengok sendirilah. Biar kita telinga kita dengar derah dia, derah huruf qalqalah daripada huruf lain. Yang keduanya qalqalah ni walaupun kita dah belajar belakang dah ada. Ini qalqalah yang kita berhenti, yang dia bukan mati asli. Dia mati kerana waqaf. Hak mati asli ni kalau huruf duduk tengah. Tak ada contoh sini ni. Tapi kalau kita berhenti dengan waqaf tu, dia panggil qalqalah kubra. Kubra maknanya besar. Apa makna besar? Derah dia bunyi. Misalnya kalau perkataan taqwa, qa juga. Taqwa, qa bunyi taqwa tu lebih koho, lebih perlahan daripada falaqa. Hak tu dia panggil surah.
sekadar nak sepitah lalu dah, walaupun ngaji Quran belakang dah. Malah koming pagi satu. Tidak pagi satu ni. 2 kali dah. Duduk belajar Qurannya dah. Jadi tadi kan kita kena bunyi qalqalah kul a'udzu birabbil falaq. Jadi depan ni pula ni semua ayat ni berti dengan qalqalah belakang dah. Kita sambung ayat yang kedua dah. Min syarri ma khalaq. Hak ni kena dengung dah. Nung mati berjumpa dengan sying. Ni dengung dah. Ni ikhfa ni dah. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ni jumpa dah ni. Terjumpa dengan hak bagi dua ni, hak tidak dengung. Pasal dia jumpa dengan hamzah. Ni orang panggil izhar ni. Sebab tu kita tak boleh dengung. Ghasiqin idza selalu. Macam ni min. Okey. Yang tu dah. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ni juga qalqalah. Ada 3 huruf kita jumpa qalqal sini. Qaf, ni pun qaf, ni ba dan ni dal. Tak ada sininya ta dengan jim. Tak ada sini. Wa min syarri hasidin idza hasad. Itulah sikit sebanyak kita perhatikan bacaan kita supaya kita boleh baca dengan betul lah. Setakat yang kita kata pika asah, tidaklah kita nak molek, syarat dia tidaklah molek benar dah. Bukan kita nak masuk tilawah ke apa, tapi biarlah kita baca tu betul dengan kehendak ataupun tuntutan hukum-hukum tajwid Al-Quran ini. Baik, seperti biasa kita tengok terjemuh dia. Macam biasa, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ini bukan ayat daripada surah Al-Falaq saja. Mengikut mazhab kita ni, mazhab Syafi'i ni, bismillah ni satu ayat pertama untuk Al-Fatihah saja. Ada pun surah lain itu bukan ayat. Sebab tu ayat pertama dia ialah ayat Qul a'udzu tadi. Adapun Al-Fatihah, bismillah tu sendiri ayat pertama. Sebab itulah kalau kita tidak baca bismillah Fatihah mengikut mazhab kita, semaya kita tak sah. Tak sah kiralah mazhab lain macam mazhab Hambali tu sunat dibaca tapi perlahan. Kita pergi Mekah kan dibaca perlahan. Kalau mengikut mazhab Hanafi makruh nak baca bismillah. Tengok jauh ke beza tu. Kita ni tak sah kalau tak baca. Dia baca makruh. Inilah khilaf di antara ulama. Baik. Kita tengok secara harfi dia panggil. Perkataan-perkataan. Mudah-mudahan bila kita jumpa depan nanti, bila dah banyak-banyak surah, kita biasa dengan perkataan, dengan kalimah-kalimah. Surah An-Nas baru ni pun bermula dengan kul juga. Kul ialah katakanlah. Kalau di segi nahwu dia panggil ini kata perintah. Fa'ilul amr, fi'il amr, suruh. Kul, katakanlah. Bila sebut di sini katakanlah, perintah daripada Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata katakanlah Muhammad, bacalah Muhammad, sebutlah Muhammad supaya umatmu dengar. Ingat ni. Jadi kalau kita jumpa segala perintah dari Al-Quran ni kan, semuanya adalah ditujukan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebab Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi kita. Okey. A'udzu ni
Aku berlindung. Ini kata kerja juga, fi'il juga, tapi hak ni dipanggil fi'il mudhari'. Biarlah kita tak mengajar Arab, kita tak tahu, tapi sekurang-kurangnya biar kita tu biasa dengar. Hak ni dipanggil, hak ni kata perintah. Hak ni kata orang panggil kalau present tense kalau bahasa Inggerisnya. Fi'il mudhari'. A'udzu, aku berlindung. Kul a'udzu birabbin nas baru ni pun a'udzu ada juga. Bi rabbi, bi tu dua perkataan situ, dua kalimah. Bi dengan Rabb, Tuhan, dengan Tuhan. Al-falaq, belahan cahaya, maknanya waktu subuh. Dia asal falak ni maknanya dia terbelah, tapi maksud sebenarnya cahaya waktu subuh. Jadi kalau kita cantumkan semua perkataan tadi, kalimah-kalimah Qul a'udzu birabbil falaq tu, dengan kalimah-kalimah yang disebutkan di sini, maka jadilah dia, katakanlah siapa yang kata Allah Subhanahu Wa Taala perintah kepada Nabi, kata hai Muhammad, sebut hai Muhammad, kata apa dia? Ini perkataan Nabi ni, a'udzu, aku berlindung. Aku ni maknanya Nabi. Allah Subhanahu Wa Taala ajar Nabi mu sebut gini, Muhammad sebut lagu mana? Aku berlindung, aku minta berlindung, aku minta dinding. Berlindung dengan siapa? Bi Rabbi, dengan Tuhan. Tuhan tu Al-Falaq, Tuhan yang menjadikan belahan subuh. Jadi kul a'udzu bi rabbil falaq, katakanlah hai Muhammad, aku berlindung dengan Tuhan yang menjadikan belahan subuh. Nampak tak? Huraian daripada ayat tadi. Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah ini bagi memohon perlindungan daripada Allah, Tuhan yang berkuasa membelah suasana malam menjadi terang, menyinari cahaya subuh. Kalau kul a'udzu birabbin nas, dia minta berlindung daripada Tuhan manusia. Hak ni pula Tuhan yang menjadikan cahaya, membelahkan cahaya subuh. Maknanya ada khasiat tertentu di mana benda ni kita boleh tengok depan ni, yang diajarkan oleh Jibril alaihi salam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk membaca surah ini. Boleh juga kita buat panduan dalam amalan kita. Kita tengok depan ni nanti. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala mengkhususkan dengan sebutan Al-Falaq bagi melambangkan harapan bagi orang yang berada dalam kegelapan dan ketakutan, mengharapkan datangnya keselamatan dan kejayaan. Belah cahaya waktu subuh, kerana subuh itulah dia panggil tara ataupun titik di mana berpisahnya di antara kegelapan dengan cahaya yang terang. Kita pun berasa gelap. Kita ni manusia ni, alam sekitar ni mempengaruhi psikologi kita. Kalau kita tempat gelap, berasa takut, berasa sepi dunia. Kita duduk dulu dalam 2-3 berapa tahun, siapa ada ke 30 tahun elektrik masuk kat ni. Tahun 82 elektrik masuk. Baru ingat lagi. Baru habis ngaji. Kuala Lumpur balik mari tu lampu pun nyala tahun 82. Kalau 82 40 tahun lagi tak? Baru 40 tahun. Siapa-siapa dia hok beranuk dulu boleh rasalah kita duduk dengan pelita air, pelita catak dulu dia. Duduk speak dunia kita dulu. Dan kita duduk dalam keadaan terang ni, cuba black out sekali. Katakanlah api mati. Lah mati, oh rasa sepi lah ni. Nak cari lilin, rasa tak ada dan. Padahal kami dulu boleh duduk sangat. Sebab apa? Sebab kita ni makna dari segi psikologi kita tak boleh duduk dalam keadaan gelap. Bila terang mari kita berasa luah dunia. Jadi keadaan gelap ni dia hubungkan dengan takut. Sebab itulah orang kata kalau gelap-gelap ke mengosek. Kalau dia terang tak ada hatu lendak. Dami dulu gak banyak hatu. Orang dia percaya lah hatu situ, hatu sini. Sebab sebenarnya perasaan manusia takut. Jadi bila Tuhan sebut begitu, Allah Subhanahu Wa Taala sebut begitu, seolah-olah dia bagi input kepada manusia daripada keadaan takut
daripada keadaan gelap, tiba dia memberikan cahaya, memberikan harapan, keselamatan dan kejayaan. Tengok ayat kedua. Min syarri ma khalaq. Min daripada. Syarri kejahatan. Syar lawan dia khair. Syarri khairi. Syarri ni kejahatan. Ada siapa dia tengok kalimah dalam Al-Quran. Mula Tok Guru cerita. Dia tak tanya khabar orang. Dia ambil kalimah Al-Quran tu, dia gamak ke bunyi dia guna perkataan syar. Syarrul bariyah. Dia tengok dari surah Al-Bayyinah. Syarrul bariyah. Syarrul bariyah ni sejahat-jahat makhluk. Takkah kita nak buh nama anak sejahat-jahat makhluk? Kalau buh khairul bariyah. Baru comel. Khair lawan dia syar. Syar tu kejahatan. Wah kena gitu kan nama tak ada pasal-pasal. Dia buh syarrul bariyah. Bunyi comel kan. Dia tak tanya khabar orang. Maksud gapo? Syarrul bariyah sejahat-jahat makhluk. Ma apa ataupun makhluk khalaq dia Allah yang jadikan. Jadi pak kalimah ni duduk dalam satu ayat, dia jadi daripada kejahatan makhluk yang dia Allah jadikan. Kita minta juga berlindung. Tadi minta berlindung Tuhan yang menjadikan belahan waktu subuh, dan kita minta berlindung pula daripada berlindung dengan Allah daripada kejahatan, apa sahaja kejahatan yang Allah jadikan. Semua makhluk Allah belaka. Faham tak? Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung dengan Tuhan daripada bahaya sekalian makhluk, sama ada bangsa jin, hak tak nampak tengok, manusia, binatang buah, dan apa jua makhluk ciptaan Allah yang membahayakan. Ayat yang ketiga. Min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min, dan daripada. Sebab tadilah. Syarri, apa dia tadi? Kejahatan. Ghasiqin, apa makna ghasiq? Malam. Idza, apabila. Waqab, gelap gelita. Hak dia suruh minta berlindung juga, kita minta berlindung daripada malam kejahatan malam apabila dia gelap. Bila malam ni gelap ni ada kejahatan. Dia malam dari segi makna dia berbezalah. Kegelapan malam yang ada sifat dia gelap, dia guna ghasik. Apabila dia gelap gelita. Dan daripada kejahatan malam apabila telah gelap gelita. Makna dia, Allah Subhanahu Wa Taala juga menyuruh supaya minta berlindung daripada kedatangan malam, kerana kegelapan malam boleh menyebabkan segala macam kejahatan merayap, sama ada dari jenis manusia seperti pencuri. Orang curi pun tengah malam, dia tak jarang dia curi siang lagi tak. Orang nak kau orang, nak sihir orang pun, nak pergi tani benda pun tengah malam. Dan perampok, orang nak beropok pun malam. Jadi oleh kerana kita tamu-tamu kalau malam kita tidur, jadi tak ada dah tempat kita berlindung, minta berlindung dengan Tuhan. Dan jenis jin, ni kita kena beriman juga. Ada satu makhluk nama dia jin, yang mempunyai jisim dia halus tidak seperti kita, tapi dia ni ada perkiraan taklif syarak, sama ada dia ni masuk syurga ke masuk neraka. Dua ni je, jin dengan manusia. Jadi kita takut juga ke jin, bukan takut ke dia. Sebab kalau dia buat jahat, kita nak lawan payah. Lebih dia dengan kita, sebab kita tak nampak dia, dia nampak kita. Dan minta berlindung juga daripada binatang. Gelap. Serangga. Okay.
Kita lah ni serangga gapo duk atas rumah selamat, rumah batu lah ni. Jam-jam dulu kan, latar jarang ada. Dinding pun dinding buluh. Bila-bila masuk saja merayak. Biasa je zaman dulu duk tengah makan nasi tu lalu lipan. Bila tak jumpa dah lipan atas rumah tak naiklah mana dah. Jadi semua benda-benda gini diminta kita berlindung. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min tu dan daripada seperti tadi syarri kejahatan gapo pula ni ayat keempat ni. An-naffatsat. Ini perkataan jamak ni. An-naffatsah. An-naffatsat. Gapo dia? Tukang sihir wanita. Orang tino jadi tukang sihir. Jadi perangai orang manusia sihir menyihir ni bukan benda baru. Belum pada Nabi lagi. Kita dengar cerita kisah apa? Tidak kisah Nabi Musa. Ada dah tukang sihir dah. Tukang sihir ada dah. Jadi kita minta kejahatan daripada tukang-tukang sihir wanita. Pasal apa gini? Ada sebab turunnya kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kan dia kena sihir, disihir oleh seorang wanita. Orang tino sihir dia. Nabi pun kena anak rakyat ni. Sebab dia ni bila nak tunjuk bahawa Tuhan sahaja nak tunjuk bahawa bila betul hak Nabi kata ana basyarum mithlukum. Aku ni manusia supemung juga. Ya. Panah kalau kena panah pun berasa panah. Pergi tempat sejuk berasa sejuk. Siapa dia kalau kena benda tajam berdarah. Nabi sendiri kan berdarah kan. Dia tak ada bendanya kita kalau nak sebut atas Nabi dia bukan manusia. Orang kata bahagian pelik. Ni nampak lelah ni kencerungannya nampak lelah ni cuba nak letak Nabi tu supaya tidak orang buat daripada cahaya. Tapi Tuhan nak tunjuk tengok tu. Luka Nabi lepas tu pula kena sihir. Lepas kali kita kata macam mana Nabi kena sihir juga? Tidakkah dia ni nak kata orang tok guru atas pada tok guru, tok lebah atas pada tok lebah? Tak. Tuhan jaga dia. Dia ni maksum tak buat maksiat. Tapi kena juga. Itu adalah hadis sahih. Nabi kena sihir. Ambo pernah tanya mula tok guru nak tahu. Apa Nabi boleh kena juga? Dia tak jawab tak. Pasal kita nak kata gua dia jawab gitu. Dia tanya kita klik. Dia suruh kita mikir cari jawapan sendiri. Pas tak beranak tak. Kan ambo tanya seorang sama seorang dari bilik tanya, dia baca, dia duk betul dia duk baca ayat apa kata tu apa tok guru? Orang setara Nabi kena juga. Tidakkah Nabi tu bila nak tidur malam baca begitu, baca ni hembus sana hembus sini. Kita akan tengok depan ni lagu mana cara kita nak. Malam ni kita boleh lah buah-buah gapo, boleh buah tangi lagu mana kita nak buat amalan ni. Tapi Nabi bukan tak baca, dia tidak tidur seperti tidur gum gitu. Macam-macam bacaan dia baca. Tapi kena juga. Faham tanya Tok Guru ni, macam mana Tok Guru boleh kena juga? Dia tanya klik, pas kita nak kata mana? Yang berpemikir betul sungguh. Tuhan nak tunjuk bahawa muni Muhammad manusia. Ana basyarum mithlukum. Tapi aku ni adalah manusia biasa seperti kamu. Yuha. Cuma aku ni diberi wahyu. Wahyu ni bukan untuk menjadikan aku ni keluar daripada tak jadi dengan segala fizikal aku ni jadi orang lain, jadi bukan manusia. Tak. Yuha ni makna diwahyu. Nabi boleh tunjuk benda-benda yang gaib, boleh bawa panduan kita ke mana kita nak tuju. Itu saja. Faham tu tak? Kalau ada lah misalnya kita kata kita kalau orang duk belajar ilmu kebal lah, ilmu gotu, ilmu goni kan, aku mikir kalau ada sungguh lah betul sungguh dengan Islam ilmu tu, apa Nabi tak buat ke sahabat-sahabat dia perang? Tidak mati ramai kan ni? Perang Uhud, pak saudara dia sendiri mati Hamzah. Dah ada kalau ilmu selendang merah, kalau kebal dia kata kan, Nabi nak perang Uhud tu panggil belakang, mari. Celuk tangan ni dalam ni aku nak mandi belakang tu. Biar ilmu kebal, ilmu boleh terbang. Kita dengar cerita dulu kat pedang boleh terbang. Wak ni pedang cung nah. Kalau benda tu jadi sungguh mengikut cara Islam sungguh lah, tak ada kita dia ke Nabi. Kau mana? Aku mikir. Pas nak jawab gua mana?
Tak. Jadi kalau jadi juga ilmu kebal ni kena cek semula. Amalan tu betul ke dengan cara Islam? Takut ada mari hak istidraj masuk usul-usul setan. Siapa tok lu. Sebab apa? Sebab kata tidak Nabi bui Sayyidina Hamzah, pak saudara dia, lu misalnya, tok lu. Tak ada hacul lebu. Mayat tak boleh cek Hamzah. Encik demo. Okey. Fi pada al-uqad simpulan-simpulan. Ni. Tukar sihir orang Tino tu dia japi tu, dia tiup, dia buat sihir ke Nabi, dia sipu. Ada dalam riwayat dia macam-macam lah riwayat tersebut. Dia sipu-sipu, dia tiup, dia hembuh. Bacaan dia tentulah dia baca benda syirik. Sebab orang kafir buat ke dia ni. Dia baca tu jadi. Sebab tu kali kita kata, gi cari tok cari siang terbok, gi di beruk, data-data buat tu jadi. Apa ke dia? Tengok Nabi pun jadi. Betul tak? Sihir kena kan, siapa tak boleh makan, sakit menyocok sini. Dia buat dengan tok bomo siang. Gi di cari tok bomo mana? Tok bomo beruk. Jadi balik-balik tu jadi. Kita kata, buat apa ya jadi juga kita ni tok lebar lagi. Orang semaya ban. Tak kena. Buat apa Nabi kena? Nak kata mana? Tak kena Nabi lala. Makna ayat ni, dan daripada kejahatan tukar-tukar sihir wanita yang menghembus, menjampi pada simpulan-simpulannya. Habislah ayat tadi. Asal lagi ayat dah. Lagi dah. Allah Subhanahu Wa Taala juga menyuruh supaya minta berlindung daripada bahaya permainan sihir, iaitu wanita-wanita yang membuat simpulan benang. Dibuat di benih. Kemudian ditiup dengan jampi sihir untuk mendatangkan mudarat seperti sakit, perceraian suami isteri dan sebagainya. Ada dah kerjaan zaman dulu. Cari tok bomo nak suruh laki bini cerah. Tak. Dia belajar mana? Setan lah ajan. Sebuah hadis Muslim meriwayatkan bahawa Jibril alaihissalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sakit di sihir. Cerita tadi. Bila Nabi kena sihir, sakit, tak boleh turun semayang, dia tidak boleh buat giliran ke rumah-rumah isteri-isteri dia, duduk dalam keadaan sakit beberapa ketika, Jibril mari. Itulah sedap dia Nabi ni, ada kelebihan dia nya, saing dia Jibril malaikat mari. Kata Jibril, adakah engkau sakit ke Muhammad? Maka jawab baginda, ya benar. Ini bukan makan ni, salah aja. Maka Jibril pun membaca. Jibril baca. Ni kalau nak bomo ni. Tak sudah ambil dah dengan tok bomo. Ambil bacaan hak Jibril ajar ke Nabi. Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika wa min syarri kulli dabsin aw 'ainin hasidin Allahu yashfika bismillahi arqika. Okey. Todo apa ni sebelum royak terjemuh ni, acik pakat baca belakang ni dah. Nak jadi tok bomo, nak ajar tok bomo ni. Tok bomo Jibril ajar ke Nabi. Tak suruh belajar lah bagih kat sini ni. Anak nak sebut sekali ni je. Lepas tu kalau nak ambil ni, nak hafal semula, lepas tu hafal gua nak tak saling, tak serusing dah ada video ni. Ni kita rakam ni. Malaikat boleh kelih dah. Buka video ni, boleh hafal ni dah. Cuba sebut ramai-ramai dah. Alik teno 3 tek. Pas boleh jadi tok bomo lepas ni. Nak japi orang-orang kena sihir dah. Ni dok kata ni orang duduk banggol ni ambo boleh daripada tok ayah tu, daripada tok lebar tu, daripada ni tok bomo ni. Dok kita boleh boleh mana? Hak Jibril ajar ke Nabi. Dalam hadis sahih ni. Baca dah. Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika wa min syarri kulli nafsin
au ainin hasidin. Ni bagi dua dia yang penting ni. Au ainin hasidin. Okay? Ataupun gini dia dalam cek semula sama ada dia sebut dalam bentuk sifat ataupun dia idafah lalu. Kalau idafah lalu dia segi nahwu dia betul lah. Betul juga boleh baca juga lah. Baca dengan baris boleh. Kita kira sandar. Au aini hasidin Allahu yashfika Bismillahi arqika. Kita baca kalau sekiranya ada orang kita berasa masuk benda-benda dia sihir apa tu, kita pergi ziarah dia tu, cuba kita baca benda ni dia. Makna dia apa dia sekarang ni? Dengan nama Allah saya menjampimu. Japi ada dalam Islam. Tapi japi cara Nabi lah. Nak jadi terbawa, kena tengok cara Nabi. Kalau tidak, ambil hak kuasa, kita biar takut salah. Nyepunuh, kalau tak kena cara, punuh hak kita. Kita pergi percaya benda pelik-pelik ni, kita japi supaya Nabi japi. Supaya Jibril japi ke Nabi. Dengan nama Allah saya menjampimu daripada terkena sesuatu yang menyakitkanmu dan daripada terkena bahaya setiap diri atau mata orang yang hasad. Semoga Allah menyembuhkan sakitmu. Dengan nama Allah aku menjampimu. Boleh ambil ni dah. Tengok video kalian. Baik, ayat yang akhir, wa min syarri hasidin idza hasad, wa min, dan daripada syarri kejahatan hasidin orang yang dengki. Orang yang dengki dia panggil hasid. Idza apabila hasada dia dengki. Ini perbuatan dia ni. Ni perbuatan ni tuan yang orang yang dengki. Dalam bahasa Arab dia panggil isim fa'il ni. Ini fa'il perbuatan, ini isim fa'il. Orang yang hasad dia panggil hasid. Orang hasad apabila dia berdeki, maka tubiklah benda buah jahat. Di antara kejahatan manusia ni, bila dia mari deki. Kalau tu je pucanya, duduk saja-saja, dia tak kena nak orang, dia berdeki. Ni perangai manusia, dia berdeki. Sebab itulah Nabi dia pitah dulu lagi. Dia tak siwid deki. Innal hasada ya'kulul hasanan kama ta'kulun narul hatab. Deki, hasad deki ni dia makan amalan kita serupa api makan kayu api. Tak khabar jadi abu. Kita tengok semaya kita, terawih kita, semaya raya kita, sedekah kita, bukan main lagi banyak, malaikat tunjuk di akhirat nanti tu tengok tu. Amalan Allah banyaknya. Dengar buat apa? Pasal masa atas dunia dulu, kitanya jenis orang rajin buat amal, baca Quran dah, sedekah lah, semaya sunat lagi, zikir. Tengok-tengok ada mereka kata nu, ada sabukin. Banyaknya amalan, tapi tak ada ambil sahabut jadi arang, jadi abu habis. Pasal gapo ya jadi arang, jadi abu habis amalan kerana deki. Jadi siapa dia ni kan, kalau ada sikit sebanyak kan, dalam perut pedah kita, kalau deki tu buang lah weh. Bukan rugi orang, rugi kita. Siapa dia kata rugi? Nabi kata amalan hacul bu habis jadi arang, jadi abu. Kalau duduk pegang deki. Gini ya, kita nak tahu, nak teh kita, aku ni jenis deki ke tak? Mudah je. Tika orang lain tu, sahabat kita ke, jiran kita, anak beranak kita tu boleh kesenangan, kita serahlah mana. Kalau kita serah, alhamdulillah, mujulah senin dia, lama dah kita, Allah mujulah, siang kelih ke dia nak. Mula juga nak makan pun payah, lah ni senin dah lah dia. Tu hati kita cuci. Kalau kita mari, celaka sungguh. Ni boleh kok mana senin, gerai. Jadi kita mari, bila kita tengok dia senin mari berasa sakit hati. Tiba-tiba kita dengar dia tu apa ke danau semula. Hak lega-lega baru ni jatuh apa? Allah mujunya. Tu kena cek semula, tak payah doktor cek. Kita cek tu diri kita tu pengaruduh dah tu. Pengaruduh hasad. Hasad deki. Faham tak? Tu masing-masing cuba cek ni. Kalau ada tu 2 bulan lebih nyayung.
Dan daripada kejahatan orang yang dengki apabila dia deki. Allah Subhanahu Wa Taala juga menyuruh supaya minta berlindung daripada orang yang hasad dengki. Makna hasad ialah perangai yang ada rasa susah hati apabila melihat orang lain ada kelebihan atau mendapat nikmat. Ni. Tak sedap duduk kita bila tengok orang sini. Anak dia pah periksa, anak kita tak pah, mari berasa serabut perut kita. Kalau serabut perut ke anak kita tak pah, tak apa. Kita serabut perut kelih ke anak orang lain berjaya. Dia mengharapkan supaya nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Bersoraklah dia kalau orang lain boleh bala. Sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Uqbah bin Amir, "Ala uallimuka suratain min khairi suratain qara'a bihima an-nas?" Qala qultu bala ya Rasulullah. Qala fa aqra'ani qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Maukah jika aku ajarkan kepadamu dua surah yang terbaik yang dibaca oleh manusia? Ni Nabi tanya kepada Uman kan? Dia tanya saat ni, nak ke tak? Bukan Uman ni, Uqbah. Dia tidak Uqbah yang tadi tak. Warna Uman ni. Mana soal lagi tadi? Uqbah bin Amir. Apa Uman ni? Salah dah ni. Nabi tanya, mahukah jika aku ajarkan kepadamu dua surah yang terbaik yang dibaca oleh manusia? Maka jawab tadi, Uqbah tadi, ya. Nabi tanya, munak ke tak? Aku nak ajar kamu ada dua surah yang terbaik yang manusia ramai baca benda ni. Katanya menak, dia kata ya, bahkan aku mahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membaca qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Tak ada orang tak kena ni. Ada siapa tak kena dua surah ni? Rupa-rupanya khasiat banyak dua surah ni. Ni soal lagi ni dah. Annan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kull lailah jama'a kaffai thumma nafatha fihima faqara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dhalika thalatha marratin. Ni orang panggil japi diri sendiri hak Nabi buat dah. Ni, malam ni buat lalu nak tidur sekarang. Terjemahannya bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika baginda berbaring ke tempat tidurnya, Nabi nak masuk tidur ni pada setiap malam. Sebab tu kata Nabi dia tidak masuk dengan berjadah begitu, ikut dia telak mana. Jadi baginda akan menadah tangan, Nabi tadah tangan gini. Kemudian dia hembus kedua tapak tangannya nak japi. Buh. Lalu baginda membaca, dia baca 3 kul tadi. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jadi duduk cokoh atas katil tu, tadah tangan dua, hembuh dulu. Hembuh jangan waktu biar dia lah. Hembuh begitu. Maknanya ada japi hembuh ni. Dalam hadis ni semua hembuh dulu. Baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu qul huwallahu dulu, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Kemudian baginda lepas dia hembuh tu, dia menyapu dengan kedua tangannya. Ni. Tangan dia ni sapu ke tubuh bermula dari kepala dan wajah ni muka. Kemudian bahagian tubuhnya baginda melakukan sebanyak 3 kali. Dia terjemuh tak habis tadi. Dia maknanya dia menyapu ke tubuh mengikut anggota yang berdaya dicapai. Sekat-sekat sapa lah. Kadang-kadang belakang ni kita tak boleh nak buat dah. Tak sapa. Kita dulu semua. Inilah benda-benda orang panggil benda gaib yang boleh kita amal. Kalau orang ajar ni orang panggil benda gaib ni, benda yang gapo kita tak tahu. Tak payah tahu apa khasiat dia. Apa dia suruh sapu. Tak boleh kau baca saja. Dah Nabi buat. Kan tak? Ini maknanya kita orang panggil ittiba', turut Nabi.
Lawan ittiba' ibtidak. Ibtidak ni orang panggil bid'ah. Benda raib kalau reka dia panggil bid'ah. Benda raib kalau turut hak Nabi dia panggil sunnah. Nah, faham ni? Sebab dari segi sains kita tak boleh tahu apa tiup. Apa baca ayat ni, apa pergi sapu. Kalau tak sapu tak apa kau. Dah Nabi buat. Itu makna orang berimeh sungguh dia turut Nabi. Kalau orang lain mari ajar, hak Nabi tak ajar, benda raib. Ni orang benda raib ni. Oh dia kata wak gen ni, gapo dia orang tua kita ajar dulu. Tak boleh beli garang tengah malam. Tidak gitu kan ni. Curi tak apa. Nah dia pergi belakang pergi dapur kan, congok dia pergi curi. Esok dia royak. Maknanya malam tu dia masuk garang curi. Tak apa pula curi. Tak boleh mitok bukan jual dak. Tak boleh mitok garang. Tengah malam. Itu orang panggil benda raib. Benda raib ni orang panggil bid'ah reka ni. Benda raib ni hak Nabi ajar saja boleh. Kalau benda zahir tak apa. Lagu mana? Ada tukang mari ajar cara nak baiki basikal. Kita kata tu tak boleh tu. Moga hak Nabi tak ajar. Tak apa benda zahir. Orang ajar lagu mana cara nak gobek zaman dulu. Orang ajar cara mana nak pita tali, nak gapo? Nak gapo dia panggil wak atak dah. Zaman dulu kan, cara mana nak ambil pelepok apa ni daun sagu nak wak atak. Tu kepandaian boleh daun palah lagu mana nak pulah waktu pak. Tu ilmu-ilmu lagu tu orang tak panggil bid'ah. Sebab apa? Tu benda zahir. Hak benda tak boleh benda raib. Hak tak capai dengan otak manusia, hak bukan mari daripada Nabi. Ni hak ni nak royak kalau nak berjapi, nak bergapo, nak jadi tok bomo, nak buat pagar tubuh, ni dia. Tak sedut carilah pagar tubuh muka lain. Orang retin orang jamin dulu dia ada banyak-banyak baca ada isyarat tubuh, isyarat bergapo kalau dengar. Orang lain ni jaduk. Lagu mana lah orang jamin dulu. Macam ada pakaian dia panggil. Orang tua dia tanya, budak-budak muda dia ingat jamin dulu. Mek dia kata, tak ada kamu carilah pakaian dia kata. Ada lagi tu tak? Pakai isyarat tubuh dia kata. Dia boleh mana tu? Hembus sana hembus sini. Kita bimbangnya takut kepercayaan tu dibina di atas benda yang akidah tu jadi punah. Okey baik. Boleh dah?